بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah taala kurniakan kepada kita, Allah buka mata hati kita, ya, ayah ibu, anak-anak yang dirahmati Allah, kerana kita datang solat di surau Al-Faizin, ya. Surau Al-Faizin, apa makna Al-Faizin? Apa makna Al-Faizin? Surau kemenangan, kemenangan. Jadi semoga kita menang dunia dan akhirat, ya. Terima kasih pada Ustaz Haris Imam 2. Terima kasih pada Aimah Imam semua. Terima kasih pada Bilal dan terima kasih pada AJK Surau, ahli qaryah, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang disayangi. Buat kali pertama Ustaz sampai di kawasan ini, agaknya tak jauh, cuma bila waktu petang dia agak jam sikit, ya. Saya cari jalan macam mana nak hilangkan jam ni. Rupanya semua jalan jam. Apapun, Alhamdulillah saya sampai sebelum maghrib dalam sekitar 15 minit. Saya dapat buat rondaan kat sini, tengok kawasan rumah ni, kok lah ada rumah nak beli ke apa ke. Cerita saja, ya. Baik. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berbesar hati, ya, bersama dengan tuan-puan, walaupun saya tahu anak-anak tuan-tuan ada yang baru balik sekolah, ada yang baru balik kerja, penat dan sebagainya. Tapi kita petang ni ataupun malam ni kita nak sembah santai. Sembah santai ni maknanya jangan kita stres, jangan kita ni terlalu straight, ya. Ustaz nak cerita sahaja pengalaman. Anak-anak nak dengar tak? Nak dengar? Anak-anak pernah tengok kartun Upin Ipin tak? Tengok? Kalau tak tengok, balik tengok malam ni, ya. Tengok Ustaz Upin Ipin sama tak muka dengan Ustaz? Okey? Jadi saya sekarang ni bila watak jadi sebagai guru Upin Ipin, saya terpaksa kena buat cara kanak-kanak sikit lah. Ya, nak straight sangat tak boleh. Dulu saya bukan straight, saya agaknya penyegan, pemalu, tapi bila saya minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya lebih pada santai-santai menyampaikan ilmu, tak adalah kita buka buku, ya. Ada kalau setengah-setengah para guru-guru buka-buka kitab, belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu hadis. Tak, saya ambil bidang saya, iaitu bidang Al-Quran dan pengalaman saya bersama dengan Al-Quran. Anak-anak yang dirahmati Allah, buat khusus buat anak-anak, ya. Kalau kita nak hidup, nak berjaya, kena pandai mengaji Al-Quran. Siapa suka mengaji Quran di sini? Tolong angkat tangan. Ya, semua, ya. Masya Allah. Okey. Jadi malam ni saya nak cerita, Ustaz nak cerita tentang pengalaman Ustaz di Mekah. Tahu tak Mekah kat mana? Tempat orang buat umrah, buat haji, ya. Ayah ibu yang rahmati Allah, saya nak cerita tentang pengalaman saya yang biasa sahaja. Saya daripada kalangan anak-anak yang biasa. Ayah saya bawa saya ke masjid setelah saya usia 5 tahun. Saya lahir di Mekah, kota suci Mekah, kota suci Mekah. Rumah Ustaz dekat sahaja dengan Masjidil Haram dalam sekitar 600 meter, ya. Tapi jalan kaki lah. Kat sana tak ada motor, kita ada motor sini kan. Surau dekat je dengan masjid kita, rumah kita, tapi kita masih lagi jalan datang dengan motor. Kita sebenarnya dalam keadaan zon selesa. Sangat-sangat manja kita. Tak ada langsung jalan. Tu yang Masya Allah kita ni sihat, Ustaz pun sihat, semua sihat, ya. Kurang bergerak, kurang exercise. Di sana di Mekah banyak jalan kaki, ya. Waktu dulu sekarang ni pun banyak lagi yang jalan kaki sebab nak parking jauh, sebab dia Masjid Haram ni luas. Dia tak boleh masukkan kereta ke dalam sebab dalam jam orang pun ramai. Jadi anak-anak tuan-puan rahmati Allah, Ustaz nak cerita sikit pengalaman Ustaz, ya.
Ustaz daripada kalangan anak-anak yang biasa, ayah dan ibu ustaz sering bawa ustaz ke masjid. Sering bawa ke surau, tapi sana tak panggil surau tau, dia panggil musalla. Panggil apa? Musalla. Kalau dekat Indonesia orang panggil musyalla. Jadi bila ustaz umur 7 tahun, ustaz suka dengar bacaan imam-imam, bacaan ataupun laungan azan. Jadi anak-anak pernah tengok azan Upin Ipin tak? Pernah? Nak dengar ustaz azan Upin Ipin tak? Nah, okey, ustaz cuba azannya, tapi tak ada azan full. Nanti jemaah dekat luar confused, dah masuk waktu ke ni? Sini speaker luar dalam saja ke ustaz? Dua-dua, masya-Allah. Saya nak buat show azan pun takut confused. Tak apa, kita show jugalah. Sebab adik-adik dengar. Sama tak dalam YouTube? Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Lepas ni adik-adik belajar azan tau. Boleh? Lepas ni Ustaz nak minta Ustaz Haris bagi laluan ni, kalau ada kanak-kanak yang nak azan, dia pandai, dia masuk pertandingan azan, contohnya surau kita ni Al-Faizin buatkan satu program dia pada hari weekend, pertandingan azan. Bagus tu ya. Tapi buatlah hadiah-hadiah yang bagus sikit. Cari sponsor lah. Seharis cari sponsor daripada datuk-datuk, ayah-ayah, ibu-ibu. Handphone nombor 1 iPhone 13 Pro Max. Kan? Tapi yang patung lah, yang patung, bukan yang betul. Yang patung, yang mainan tu. Lepas tu Ustaz Haris kena blacklist. Orang marah, tipu lah Ustaz Haris ni. Kita orang ingat betul-betul, rupanya mainan, tak nak, kita nak yang original. Okey, tak apa, kita akan bagi cadangan hadiah yang istimewa, yang sesuai untuk anak-anak. Boleh tak? Siapa minat handphone? Ayo, kita cari handphone yang murah-murah ke, yang sesuai dengan anak-anak lah. Handphone 13 Pro Max tu untuk pakcik-pakcik ya, untuk abang-abang ya. Nanti kita carikan hadiah yang sesuai. Ini cadangan saya ya, yang spontan ni, pasal saya tengok anak-anak yang berminat dengan azan. Okey, teruskan nanti Ustaz akan berikan tips macam mana nak jadi muazzin yang cemerlang. Imam yang cemerlang. Ini mesej ni bukan untuk anak-anak sahaja, bahkan untuk ayah dan ibu-ibu juga untuk mempelajari ilmu Al-Quran ya. Tapi ilmu azan bagi orang lelaki sahajalah. Tapi kaum ibu boleh juga belajar ilmu azan untuk menyampaikan azan, ajar kepada anak-anak kita nak belajar azan, contoh ya. Baik, Ustaz nak sembang santai tentang bila umur Ustaz 7 tahun, Ustaz sering ke Masjid Al-Haram, dengar bacaan imam, dengan bacaan azan dan sebagainya. Lepas tu Ustaz minat nak ngaji Quran. Bila minat nak ngaji Quran, ayah dan ibu memberi sokongan sepenuhnya. Jadi di sini saya minta pada ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita sangat berkesan dengan nasihat kita, dengan tunjuk ajar kita. Walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan tok imam, walaupun kita bukan ustazah, tapi keikhlasan, kejujuran seorang ibu dan ayah mengajar ataupun mendidik seorang anak, insya-Allah dia akan jadi anak-anak yang hebat. Walaupun kita keturunan kita bukan ustaz, bukan keturunan kita alim ulama, saya sama juga bukan keturunan alim ulama tuan-puan. Ya, jangan harap Ustaz Karim itu mesti keturunan dia alim ulama, tak ada. Kemungkinan atuk saya pun imam juga, ayah saya pun Bilal dan imam, saya seorang salah satu adik-beradik yang jadi imam. Itu betul lah, keturunan. Tapi nak cerita kata, tak mustahil kita sebagai kerja dekat Maybank ke, kerja dekat mana-mana syarikat ke, bukan ustaz lah, tetapi kita boleh menjadikan anak kita anak-anak yang hebat, yang cemerlang, anak-anak yang pandai mengaji Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau pandai mengaji Quran ni, satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak nampak kita ni orang respect kita, orang hormat kita, kena pandai ngaji Quran. Satu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran. Maknanya kita kena belajar ilmu Quran anak-anak. Ngaji ya. Kalau pada kata tak pandai lagi bacaan yang lancar, anak-anak, ayah-ayah sendiri, ibu-ibu sendiri pun belajar juga Iqra' dulu. Starting pada Iqra'. Jangan kita jadi seorang ayah dan ibu yang ego, yang tak nak lah, tak malu lah. I sebagai ibu mana boleh baca Iqra'. Sebab kemungkinan ada kelemahan lagi, perlu kita belajar. Nak latihkan sebutan persatu-persatu tu, dia kena datang daripada basic dulu. Baru kita terkejar dengan bacaan-bacaan orang-orang yang dah lancar dan sebagainya. Baik. Jadi di sini anak-anak dirahmati Allah, ustaz suka pergi mengaji dekat Masjid Haram. Pergi, bayangkan ustaz anak Melayu yang mengaji kat sana, tapi boleh cakap Arab lah sebab ustaz lahir kat sana. Ustaz cakap Arab lah dengan ustaz sana. Dia kata, Abdul Karim, ta'al. Dia kata, mari sini. Kam tahfaz? Dia kata, berapa kamu hafal Quran? La, ana la ahfaz. Dia kata, saya tak hafal lagi. Okey, mari hafal dengan saya. Dengan guru-guru. Dekat sana, anak-anak, guru-guru dekat sana, syadid tahu. Apa mana syadid? Tegas tahu. Apa mana tegas? Garang. Dia guna rotan. Sekarang ni cikgu-cikgu guna rotan tak? Tak kan? Maknanya istimewa sangat adik-adik sekarang ni. Tu pun kita kena usaha lagi, kena belajar. Jangan jadi manja, jangan jadi cikgu marah sikit kita balik mengajuk, Umi, mak, ayah, ustaz tu jeling kat saya. Mak, ayah, ustaz tu marah kat saya. Tak perlu repot ya. Sebab kita kena usaha. Bila marah tu tak ada sayang ya, tapi tak ada sampai pukul, tak ada lah kan, insya-Allah. Baik. Jadi ustaz, rakan-rakan ustaz pernah dipukul dengan rotan. Sakit. Patah rotan tu bagi RM1, pergi beli pula. Ni anak daripada Pakistan ya, anak-anak pada Pakistan dekat duduk kat Mekah juga, yang kawan-kawan ustaz ni. Tapi dia orang jadi imam yang hebat. Jadi orang yang hebat. Sekarang ni yang kawan-kawan ustaz semua imam-imam yang hebat. Ada yang jadi Bilal yang hebat, imam-imam yang hebat. Sebab apa? Sebab mereka pernah susah. Jadi anak-anak harus susah dulu tahu ya. Anak-anak nak senang sekarang ke nak susah sekarang? Kalau susah sekarang, senang kemudian. Dulu ustaz susah tau. Susah, tak ada duit. Nak makan pun tak ada duit. Ayah yang belanja semua. Tapi sekarang ustaz sendiri boleh belanja, boleh bagi kepada anak-anak ustaz. Kenapa? Sebab ustaz dah belajar. Ustaz dah jadi orang yang pandai ngaji Quran. Taklah sesedap imam-imam lain, tetapi ada juga basic Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi anak-anak dirahmati Allah, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihat hati ke hati ya. Jujur saya cakap, saya jemputan mana-mana saya tak fikir mana-mana tempat. Yang penting saya free, saya on. Sebab apa? Nak sampaikan mesej. Kadang-kadang saya tengok masjid besar tapi tak ada jemaah. Kita surau yang comel, yang kecil, tapi hati orang sini besar. Penuh jamaah dengan anak-anak kita, Masya Allah, bersama kita. Itu membawa rahmah bagi kita semua. Syabas buat ayah ibu, syabas buat AJK Surau Al-Faizin. Mudah-mudahan sesuai dengan nama Surau Al-Faizin, Surau Kemenangan. Suatu hari nanti, surau kita yang kecil, yang comel ini akan jadi besar. Kemungkinan tak sempat dengan kita, akan datang anak-anak kita yang depan kita ini, mereka ini akan ambil balik ya, akan menguruskan surau kita, mencari dana, mencari sumbangan supaya surau kita menjadi masjid. Satu hari nanti boleh baca khutbah di sini. Amin. Doa lah. Itu mustahil tak? Tak mustahil. Atas doa dan usaha murni kita, anak-anak yang disayangi, jagalah surau ini tahu. Surau ini tempat kita berteduh, tempat kita mencari rahmah. Allah Ta'ala menurunkan rahmat dekat surau-surau masjid. Tahu tak? Surau masjid kita ni penuh dengan para malaikat. Syaitan tak ada, takut. Sebab dalam surau ni ada Quran. Dalam surau ini ada orang zikir. Dalam surau ini ada orang baca Quran. Dalam surau ini tak ada orang buat kerja merepek, tak ada. Semua orang datang sini nak mencari mardatillah, mencari keredaan Allah. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, beruntungnya anak-anak datang ke surau ini. Ustaz seronok tengok anak-anak datang ke masjid, ke surau. Sebab apa? Sebab anak-anak kita nanti suatu hari nanti akan jadi imam, akan jadi Bilal. Muhammad jadi imam, Abdullah jadi Bilal. Gile, Muhammad tak datang,
Abdullah jadi Bilal pula, gila lah. Sebab apa? Inilah satu perkara yang kita kena fikir untuk masa depan. Syabas dan tahniah saya nak ucapkan. Okey. Setengah-setengah masjid saya pergi, masjid besar tetapi tidak ada kemeriahan sebegini. Saya tengok malam ni umpama macam Ramadan. Intro Ramadan seronok dah. Sampai dia tengok keluar ni ramainya anak-anak kita yang bersama dengan kita. Alhamdulillah, ikut SOP, pakai mask. Alhamdulillah. Ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kita duduk tengok depan TV, hiburan-hiburan yang tak memberi manfaat, merosakkan akhlak kita dan moral kita. Kita berada di surau, walaupun kita kecil lagi tak ada imam, tetapi insya-Allah suatu hari nanti Ustaz Haris akan, imam-imam kita akan latihlah anak-anak kita yang ada depan ni. Ustaz Ahmad menyayangi anak-anak kita semua. Anggap pada diri saya ni adalah sebagai abang ya, anak-anak ya, sebagai abang Ustaz Openg Iping, mari rumah ni, mari sini ni. Cuma Openg Iping tak datang malam ni, dia tidur awal. Ya anak-anak ya. Terpaksa saya kena buat lawak. Okey, sama balik tuan-puan. Bila kita dalam hidup kita ni sebagai ayah dan ibu, satu tanggungjawab yang besar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fi ma ma'na hadis, fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Makna ibu bapa dia tu akan mencorakkan dia, akan memberi agama-agama yang dia suka. Katalah dia ni orang Masihi Kristian, mengkristiankan anak dia. Kalau kita sebagai orang Islam, menjaga kita sebagai orang Islam, pantang larang dia solat 5 waktu jangan tinggal, menghormati ibu bapa, kena pandai ngaji Quran, apa sahaja yang kita nak ikut syariah yang kita ada. Maka di sini tuan-puan rahmati Allah, Ustaz nak cerita, bila Ustaz menghafal Al-Quran dekat Masjidil Haram, Ustaz minat dengan imam-imam Masjidil Haram. Ustaz nak tiru juga, nak tiru minat bacaan imam ni, bacaan Imam Shuraim, bacaan Imam Sudais. Ustaz minat. Bila Ustaz minat, sokongan seorang ayah ibu tu amat penting pada anak-anak. Sekiranya anak-anak kita minat main bola, tolonglah tuan-puan beli kasut bola yang comel-comel, yang lawa-lawa, yang berharga sikit. Maknanya janganlah beli kita layan yang lebih kurang, beli kasut bola cak ayam, kita pakai jam Rolex contoh ya, tapi anak-anak kita layan dia lebih kurang saja. Jom kita menghormati anak-anak kita, apa yang dia kehendak, jangan sampai tahap membazir, buat sahaja apa yang dia kehendak. Suatu hari nanti impian dia akan tercapai. Ya, impian saya tuan-puan nak jadi imam waktu kecil ni, besar adik ni. Nangis-nangis nak jadi imam. Nak jubah imam. Saya terlupa jubah saya dalam kereta. Jubah yang kat luar tu, yang warna gold tu, yang pakai imam Mekah tu. Nak beli mahal, tak ada duit. Ayah kata, Karim, lulus dulu, akhir tahun lulus untuk naik darjah 5, saya akan belikan, baba akan belikan kat Karim. Nangis tuan. Nak tak apa, beli yang murah tak apa baba, Karim nak jubah tu, nama dia Mishlah ataupun Bisht nama dia. Naklah Mishlah tu baba nak beli, nak jadi imam, nangis-nangis, guling-guling, tidur, bangun, nangis lagi. Dia punya perangai boleh tahan jugalah. Nak satu benda mesti dapat. Nak tak apa Karim, sabar. Umi pun dia manjakan saya. Tak apa Karim, nanti Umi belikan kat Karim. Dia tak sampai nak habis ujian dah dapat hadiah jubah. Ya Allah, berdiri jadi imam depan TV tau. Kat rumah nak jadi imam kat Masjid Haram, mana orang layan kita kanak-kanak kan. Jadi solat tarawih bulan Ramadan, kadang-kadang pergi dengan abang-abang ke Masjidil Haram. Tapi hari yang saya nak jadi imam, saya kena jadi imam kat rumah. Gila nak jadi imam, berhadapan TV, Kaabah kat belakang tapi menghadap TV jadi imam. Dia punya minat tu, ambil sejadah yang saya jadi imam waktu kecil tu, sekarang ni saya simpan lagi. Dan saya solat kat rumah, kalau saya solat sunat ke solat apa kat rumah, dengan sejadah yang umur saya 5 tahun dulu. Saya simpan. Saya jenis suka simpan barang-barang lama. Jadi, bila saya sujud dengan sejadah saya, teringat, ya Allah, sejadah ni dah yang minat jadi imam. Sekarang dah jadi imam kan ni, nak cerita kata keberkatan seorang ayah dan ibu mendoakan. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah. Setiap kejayaan anak-anak kita datang daripada doa kita. Ayah-ayah ibu yang berdepan dengan saya, kita berada sekarang ni di tempat ini atas kejayaan dan atas doa usaha murni daripada atuk moyang kita. Rabbana hablana min azwajina, lepas tu wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang tua kita doa selalu tu, Rabbana, cuba kita sama-sama sekali lagi, Rabbana. Adik-adik kuat sikit, adik-adik tak dengar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa tau. Semoga zuriat-zuriat kita jadi orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memberi manfaat, memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara, ya. Jadi orang yang sayang pada negara, orang yang jaga amanah, jaga maruah, jangan jadi orang yang murah. Saya selalu pesan pada anak-anak kita, jangan jadi orang yang murah. Apa dia murah? Orang yang tidak ada harga. Apa dia? Tak pandai mengaji, tak pandai solat, tak pandai jaga diri. Kita nak jadi orang yang mahal, ialah orang yang jaga solat 5 waktu, pandai mengaji. Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat ni buat ayah ibu, sokongan ayah ibu saya terhadap saya membuatkan saya sampai sekarang ni, walaupun mereka sudah tiada lagi di alam ini, alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah, arwah umi saya sempat tengok saya jadi imam. Tetapi arwah ayah saya, dia pernah tengok saya jadi imam waktu umur saya 14 tahun di Taif sahaja. Dia tahu saya jadi imam kat situ dan pernah tengok saya jadi imam. Dan usia tu masa tu ustaz umur 14 tahun jadi imam dah. Di sebuah negeri di Mekah, di kawasan luar pada Mekah, nama dia Taif. Ya, macam kita lah, Selangor, Mekah, Johor, Taif. Macam tu lebih kurang 100 meter je, 100 kilo untuk nak pergi ke Taif. Jadi ustaz jadi imam. Bayangkan ustaz jadi imam umur 14 tahun, orang Arab duduk kat belakang, orang Melayu duduk depan. Nak cerita kata Allah Ta'ala angkat darjat kita, walaupun kita bukan usul asal orang Arab, tetapi kita boleh baca Quran dengan baik, dengan tajwidnya, dengan irama yang bunyi mirip Arab, bukan irama bunyi Melayu, bunyi Arab. Maknanya kita baca dengan guru-guru yang fasih bahasa Arab. Jadi ustaz jadi imam, orang Arab kata, daripada mana ni? Saya kata, saya daripada kampus sekian-sekian. Masya Allah, Masya Allah. Datang alim ulama, kosok kepala, pegang kepala, semoga anta jadi imam besar lagi insyaAllah, semoga anta jadi imam bila nanti jadi dapat jawatan masjid yang besar-besar insyaAllah. Rupa-rupanya doa orang-orang yang hebat, doa orang-orang yang mana kita jumpa dengan dia, dia doa baik kat kita, suatu hari nanti anak-anak akan jadi apa yang anak-anak kehendak. Anak minat apa? Dia minat main bola, InsyaAllah akan jadi pemain bola negara. Nak jadi apa? Main badminton, badminton negara insyaAllah. Apa lagi? Apa yang kehendak anak-anak nak jadi apa? Nak jadi pilot, boleh jadi pilot, tak mustahil ya. Tapi syarat, ustaz nak nasihatkan buat anak-anak, paling-paling kurang kita kena pandai ngaji Quran. Boleh tak? Bagus ya. Maknanya kalau kita jadi engineer yang pandai jadi imam, yang pandai azan, yang boleh baca Quran, yang boleh baca Quran dengan baiknya, yang tu yang kita respect, angkat ibu jari macam ni. Tetapi kalau kata engineer masih lagi bacaan merangkak-rangkak, boleh usaha lagi lah, masih diberi peluang ya, maknanya untuk kita belajar. Tapi buat anak-anak yang depan ustaz sekarang ni, ayah ibu yang dirahmati Allah, tekankan ya Al-Quran Karim pada anak-anak. Macam ustaz join dalam geng ngaji, dalam Astro, setiap Rabu, Khamis, Jumaat. Dalam Astro dalam Astro. Kalau anak-anak buka Astro, sampai ada Astro, ataupun balik ke rumah buka YouTube, tulis kat situ geng ngaji. Ustaz dengan Ustaz Farhatul Fairuza, Qari'ah Antarabangsa, dan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, Ustaz Fakhrul, Ustaz Don. Kenapa? Sebab ustaz nak bagi anak-anak dan masyarakat kita tu pandai ngaji. Jadi dia orang telefon, Assalamualaikum, nak mengaji satu ayat boleh tak? Walaupun satu ayat tak apa, yang penting ilmu Al-Quran. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tamak ya, maknanya soal dunia, kalau kita tamak di dunia ini tuan-puan, sekiranya kalau Allah Ta'ala berikan kepada kita satu gunung daripada emas, daripada uang, nascaya tak cukup.
masih lagi kita nak. Ada tak gunung satu lagi daripada emas? Sebab apa? Sebab sifat manusia ni tak pernah cukup tuan-puan. Kalau diberikan kereta baru, dia kata insya-Allah kereta ni je guna pakai. Keluar lagi 2 tahun lagi kereta baru pula. Tak apalah, kereta lama ni macam dia warranty dia nak habis dah ni, nanti risiko kan. Kita tukar, kita baru. Itu sifat manusia. Dia nak benda yang baru selalu. Dia kata tak apalah, saya beli handphone ni, saya tak nak beli lagi handphone lain. Tak nak lagi dah, saya janji. Ya ke? Tengok-tengok keluar handphone bukan 3 mata, 5 mata. Sekarang ni dah ada 6 mata, 7 mata dah ada dah kamera sekarang ni ya. Subhanallah, ini perkara ni satu perkara yang sifat manusia tak pernah cukup. Jadi kalau boleh kita nak satu ilmu yang berikan pada kita manfaat bila waktu kita mati besok. Ayah dan ibu rahmati Allah, kita nak satu hari nanti kalau ayah dan ibu saat kita tengah nazak, saat kita tengah perlu kepada anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, saya nak anak-anak kita boleh baca Yasin untuk kita. Saya nak anak-anak kita boleh mengimamkan untuk kita. Saya nak anak-anak kita ni boleh mandikan kita. Soalnya perempuan atau lelaki. Kalau anak perempuan boleh mandi ibunya. Kalau anak lelaki boleh mandikan kita dan mengimamkan kita. Bukan imam kita, mengimamkan kita. Maknanya dia tak apalah, anak siapa anak mana waris dia, ni waris dia. Boleh jadi imam ke? Ya, saya nak jadi imam. Anak yang mengimamkan ayah. Allahu Akbar. Inilah last buat saya, hubungan saya dengan ayah saya yang depan saya. Sedih. Allahu Akbar. Ayah dalam hati kita, ampunlah dosa-dosa ayah kita dengan doa dalam solat kita. Nak cerita kata ini yang paling beruntung sekiranya kalau ada angin kuat. Tolong adik-adik tolong angkat jap. Tolong angkat jap. Jadi sekiranya Allah Taala berikan kepada kita nikmat anak-anak yang saleh yang mendoakan kita, satu perkara yang amat menggembirakan kita. Sebab kita bekerja siang malam mencari rezeki, tetapi anak kita tak pandai ngaji. Kita mencari rezeki siang dan malam, anak kita tak pandai solat, anak kita tak pandai ngaji Quran dan sebagainya. Amat-amat rugi tuan-puan. Jadi saya minta pada kita semua, ayah dan ibu yang dirahmati Allah, harap-harap kita ni sentiasa maintain ya untuk belajar ilmu Al-Quran. Kalau boleh, kalau pada kalangan anak-anak kita, carilah guru-guru yang mengajar asas-asas Al-Quran, insya-Allah. Boleh ya? Anak-anak yang dirahmati Allah, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit ringkas. Bila saya dah membesar, saya dah masuk universiti, masuk universiti. Ini cerita waktu besar ni. Dekat Riyadh. Riyadh ni ibu negara Arab Saudi tau. Jadi ustaz masuk universiti, dengar azan Bilal tu azan, orang Arab tau azan. Ustaz pun kata apa? Rasa macam nak azan je dekat masjid universiti ni. Padahal masa tu orang tak kenal kita pun. Siapakah kita? Pelajar baru kan? Tapi tak adalah bully, tak adalah. Arab di sana dia ahlan wa sahlan, welcome, ahlan wa sahlan, mari. Dia tengok muka saya. Masa tu ustaz taklah pakai macam ni. Pakai biasa-biasa je, pakai baju Melayu, pakai kain pelikat saja pergi tengok. Dia kata, "Boleh azan ke?" Saya kata, insya-Allah. Ana saja buat tak erti pada cakap Arab. Ana qalil. Saya sikit-sikit saja. Kawan-kawan yang Arab-Arab lain yang kenal ustaz, dia kata, Karim ni pandai betul dia. Psikologi dia pandai. Dia buat tak pandai je, dia kata. Saya kata, memang saya tak pandai, tapi insya-Allah saya bolehlah belajar azan sikit-sikit kan. Jadi dekat sana azan dia azan bunyi Arab Badawi sikitlah, bunyi taklah lenggok macam Bilal Masjid Haram. Jadi bunyi macam ala-ala kampung sikitlah kan. Jadi ustaz, waktu ustaz belajar tu, umur ustaz 20 lebih kan, 21 macam tu lah. Bilal tak datang, ustaz doa dah, ya Allah, Bilal lah dah lama ni, aku dah lama ni. Ya Allah, mintalah Bilal surah Al-Faiz ni tak datang, aku nak azan lah. Contoh macam tu lah kan. Tunggu je, orang nak marah, lantak lah contoh kan. Jadi saya kata, ya Allah, berilah peluang sekali untuk azan, ya Allah. Harap-harap Bilal petang ni tak datang lah, ya Allah. Maghrib ni tak datang Bilal tu. Tak datang. Lepas tu dah masuk waktu ni. Kan bila masuk waktu terus kita kena azan. Tak boleh tunggu-tunggu. Walaupun Bilal duduk kat luar, kalau masuk waktu pukul 7:18,
Tak boleh nak kita tunggu buruk. Nanti orang dah azan semua, kita baru nak azan, mana boleh. Bilal menjaga masa. Sharp. Tak boleh lewat 1 saat pun. Itu tanggungjawab seorang Bilal. Jadi Ustaz nak ajar nanti tentang Bilal ya. Maknanya Bilal bertanggungjawab. Bilal yang menjaga masa. Bukan Tok Imam. Tok Imam kadang-kadang Bilal Allahu Akbar Allah. Bilal imam baru nak sembahyang. Dia tak jaga masa. Dia dengan asal Bilal tu azan aku datang. Ada juga tapi kalau boleh imam dengan Bilal mesti dia hafal dia punya masa. Hari ini berubah 1 minit, hari ini lambat 1 minit, dia kena hafal. Jamaah tak hafal tu boleh tahan lagi, tapi kalau boleh ayah ibu kena hafal lah. Solat subuh sekarang ni lambat. Jadi Tok Imam jangan panjang sangat. Pagi Jumaat jangan sejadah panjang sangat. Lama doa alif lam mim. Baca sejadah subuh, sejadah pagi. Tinggal Tok Bilal dengan Siak saja. Yang lain semua cabut. Kenapa? Lambat Tok Imam ni baca. Orang nak pergi kerja, semua ringankan solat berjamaah ya. Jadi ini sedikit pesanan. Sama balik. Yang kata Ustaz kata harap-harap Tok Bilal ni tak datang. Tak datang betul. Ustaz dah pakai plikat, nampak memang bukan orang Arab lah. Macam kita pakai biasa kan. Jadi Ustaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti azan Mekah tu. Jadi dia orang selepas sembahyang, selepas azan, semua mari pandang tengok dengan plikat dia pakai sembahyang. Ini budak mana ni? Azan ni. Lepas tu Tok Imam selepas solat maghrib, Tok Imam datang jumpa dengan saya. Dia kata, mana yang azan tadi? Kawan-kawan saya tunjuk, sebelah ni. Kita pula macam malu, segan kan. Jangan dia marah kat saya, sudah. Takut. Sebab kita azan bukan tak minta izin. Maknanya masjid atas dah azan, surau sebelah sana dah azan, hulu semua dah azan dah. Dah tinggal la ilaha illallah dah habis dah. Tapi kita ni yang masjid surau kita ni belum azan. Jadi saya rasa macam tanggungjawab saya lah kan. Bagi tahu kat Arab-Arab lain, dia orang tak ready. Kita berdalam hati, tunggu Ustaz. Aku boleh azan azan. Lepas tu dilantik jadi Bilal rawatib. Tanpa gaji tau dalam universiti. Ustaz azan selalu. Memang suka. Sebab apa? Ustaz ni kalau tengok mic, ni mic sedap mana ni? Sedap mic ni. Umpama macam makanan kegemaran monyet apa dia? Misal kegemaran saya mic. Jadi waktu saya solat maghrib tadi, saya kata, ya Allah, biar ada echo sikit. Alhamdulillah ada echo sehari. Bagus. Nampak kecil tapi hebat sound system dia. Okay, teruskan. Okay. Tapi masjid surau mana kalau tak sedap speaker, mic, makan selepas solat nanti siap sedialah. Saya akan bagi nasihat sikit. Tapi alhamdulillah kira surau kita pas. Pas suara mic macam ni dah okey dah, alhamdulillah. Tapi kalau nak upgrade lagi, silakan, tak masalah. Baik tuan-puan rahmati Allah. Esok lusa manusia kan. Sebab memang minat Bilal dengan azan, Bilal dengan imam. Jadi saya kata, bila pula lah imam ni tak datang, aku ni jadi imam pula. Allah makbul doa Ustaz. Tak datang imam petang tu. Jadi Ustaz jadi imam, Ustaz azan, lepas tu imam tak datang, waktu dah lebih dah. Pandang kanan, pandang kiri, tak ada siapa yang boleh cover imam. Kawan-kawan, yallah Abdul Karim, dia orang tahu dah saya boleh baca Quran sikit lah. Tapi kita taklah tonjol kata kita ni lebih. Tak adalah, kita pandai sikit-sikit, alhamdulillah kan. Dia kata, Abdul Karim, kalau setakat azan, ada kawan-kawan dia mengaji dengan Ustaz, dia tahu Ustaz pandai baca irama-irama imam ni. Dia kata, Abdul Karim, anta nak naik, anda tak reti, anda tak juit ke laut. Dia kata, anta naik lah. Anda azan lagi, anda imam lagi, tak boleh lah. Tak apa, emergency. Kawan saya komat, saya jadi imam, ya. Bacalah irama Syekh Mishari. Kenal Syekh Mishari? Tak kenal? Ustaz baca macam ni. Macam maghrib tadi Ustaz baca irama siapa maghrib tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Irama yang terkenal, irama yang orang viral, orang tahu semua. Ustaz baca irama tu. Lepas semayang, Tok Imam telefon ke Ustaz pula. Dia kata, Abdul Karim, anda nak jumpa dengan anta pula.
Apa dia? Mak kena marah ni. Dah itu hari azan dah. Ni jadi imam pula. Saya takut saya baca Quran tajwid salah. Takut surah bacaan salah kan, sebab first time jadi imam. Menggigil juga. Menggigil. Kita ni kadang-kadang komplain boleh tahan. Komplain imam tu baca entah mana lah apa benda komplain. Abang naik jadi imam. Abang naik jadi imam. Maunya. Kalau kata masjid negeri, macam ustaz jadi imam masjid negeri Selangor. Kalau tuan-puan keluar pada bilik Bilal, keluar pada bilik imam, tengok jamaah ni gini, beribu hari Jumaat. Bayangkan hari Jumaat, beribu-ribu. Saya rasa 8,000 jamaah kot depan kita ni. Rasa macam, aku seorang yang depan 8,000, macam mana nak boleh baca Quran? Tapi insya-Allah dengan izin Allah, Allah Ta'ala berikan kepada kita jadi orang yang berani. Okey, lepas tu Ustaz jadi imam. Bila tu jumpa, imam kata apa? Abdul Karim, saya nak lantik Abdul Karim sebagai imam rawatib juga. Maknanya imam dan Bilal rawatib. Maknanya anak kita bagi jawab, bagi jadual tu, hantar jadi imam. Kalau anak tak dapat datang, Abdul Karim jadi imam. Alhamdulillah boleh jadi imam dalam universiti tuan. Bulan Ramadan pun jadi imam kat universiti juga. Pasal mic dia sedap. Masya Allah, mic dia sedap. Macam ni lah suasana. Ini kalau macam ni sampai pukul 12 malam pun saya tak kisah ni. Boleh tak? Boleh lah, ayah-ayah duduk lah, saya balik dulu lah. Okey, maknanya nak cerita di sini tuan-puan, yang mana adik-adik minat, anak-anak minat nak jadi imam, Tuhan bagi jadi imam satu hari nanti insya-Allah. Jangan risau, rezeki Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang pandai ngaji Quran ni berlipat kali ganda. Tak akan sama. Ada orang kata, ustaz, kalau mengaji agama ni, mengaji tahfiz Quran ni, nak makan apa? Kan ada orang dia kata macam tu. Saya kata betul. Orang cakap nak makan apa? Ustaz sekarang ni kalau pergi mana-mana masjid, mana-mana majlis, orang kata, ustaz nak makan apa? Ada nasi mandi, ada nasi embeng, ada nasi goreng, nasi dagang, nasi kerabu, semua menu untuk ustaz. Ustaz nak makan apa? Saya kata, maknanya mulia tak kita? Semua menu untuk kita disediakan. Maknanya kita ni sebenarnya Allah Ta'ala berikan rezeki kita berlipat kali ganda. Tak payah fikir. Nampak tak? Tak pernah lapar. Adakah kita dengar dalam berita telah kembali ke rahmatullah pelajar tahfiz kerana kelaparan? Tak ada. Ya, kerana kena dikhianati sahabat tu, adalah cerita-cerita yang kita dengar dulu-dulu kan. Tapi tak ada lagi lah yang orang belajar agama, belajar ilmu Al-Quran mati lapar. Tak ada. Ya, subhanallah, murah rezeki adalah. Ya. Jadi di sini ayah ibu rahmati Allah, kalau boleh cuba kita sama-sama lah kita tukar plan kita ya. Plan kita ni pertama, cuba biar anak-anak kita dan kita sendiri pandai mengaji Al-Quran. Yang kedua, kerjaya kita top up dengan bacaan Al-Quran, kemahiran Al-Quran yang kita ada sekarang ni. Ayah sebagai engineer, abang, akak ada kerja masing-masing, kerjaya masing-masing. Tak lewat lagi tau. Start pada sekarang ni, cuba kita menghayati ilmu Al-Quran, belajar ilmu melalui online, tajwid, berguru, baca Al-Quran, malas membaca, rajin mendengar. Sekarang ni Masya Allah ada smartphone. Smartphone ni maknanya ada data, ada internet. Kalau kita nak satu benda, dengan klik mata je tekan, dengan ibu jari sahaja. Dulu ayah dan ibu, anak-anak, ustaz dulu, kalau nak CD bacaan Syekh Imam Mekah, ustaz nangis sebulan baru dapat. Ni nangis hari ni, 1 bulan baru dapat. Sebab orang pergi Mekah 40 hari mana balik baru dapat kaset nak dengar tu. Rindu sangat nak dengar. Mana ada YouTube? Tanya ayah-ayah ibu. Betul tak dulu? Dulu masa kita belajar dulu, ayah-ayah, abang-abang, kalau yang sebaya dengan saya baru 42 tau. Jadi jangan ingat saya 60 Jadi hantar tip ni. Tip dulu masa belajar luar negara dulu. Assalamualaikum mak, saya ni tak ada makanan ni. Makanan dah 3 minggu dah tak makan ni mak. Tolonglah hantar mak makan duit mak. Karim tak ada duit, contoh. Tapi tak pernah, saya tak buat macam tu. Cerita saja. Pergi kat postman, hantar. Tangisan hari ni sampai sebulan.
Lepas tu mak dengar pula lepas bulan, Allah anakku, Assalamualaikum. Yalah mak pun sama ni, doktor getah ni, sekerap kat belakang tu susahnya. Tak apalah mak pun makan Maggi je ni, susah payah. Boom, sebulan sampai. Nampak. Sekarang ni, Masya Allah. Assalamualaikum. Video call. Assalamualaikum. Mak kat mana ni? Lah, ni apa dia belakang tu hitam tu? Kaabah lah. Oh Kaabah. Masya Allah. Masya Allah mak nampak live. Ya Allah. Mak pun senang sekarang ni. Jadi kalau kita nak belajar ilmu Quran, nak belajar ilmu yang beri manfaat selain pada TikTok, selain pada Instagram, selain pada YouTube yang tidak memberi manfaat, maka kita manfaatkanlah dengan pilihan kita anak-anak. Anak-anak boleh guna handphone tak salah, tetapi jangan salah guna pilihan kita ke arah yang menjauhkan kita dengan Al-Quran. Ya, anak-anak ada TikTok tak? Siapa ada TikTok? Angkat tangan. Ustaz ada TikTok. Ustaz ada TikTok. Nanti masuk kat TikTok Ustaz Abdul Karim Al-Makki, boleh? Abdul Karim Al-Makki. Ustaz ada TikTok juga, tapi Ustaz tak pandai nari. Ustaz share Quran, share azan dan bacaan zikir-zikir. Jadi kita beri laluan untuk azan insya-Allah. Saya azan. Package. Ini boleh. Kalau nak azan ini mungkin boleh. Ekor ni. On luar dalam. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, kita sambung sekali lagi ya. Sampai pukul apa Ustaz Arif? Tak boleh masa terhad ya, dengan keadaan semasa kita kena menghormati keadaan semasa. Dalam sekitar 10 minit lagi saya sambung boleh ya. Okey. Tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa taala, tadi saya pun
Sering bila dijemput mana-mana tempat, dia orang kata, Ustaz, ala-ala datang Ustaz, azan lah sekali. Dia main package tak ada dalam kontrak tu. Dia main package. Tapi saya tak pernah hampakan permintaan sesiapa. Saya sentiasa mempermudahkan urusan pihak surau dan masjid. Dan mana jemputan-jemputan, kalau ada Ustaz, saya ingat yang azan kat TV 9 tu orang Arab. Rupanya Ustaz ya. Pernah tengok azan TV 9 tak? Atas menara Kuala Lumpur tu. Tu separuh mati tau. Atas menara, angin kuat. Macam tadi lah, jatuh kat belakang tu, angin kuat tu. Nak cerita kata, susahnya nak syuting azan TV 9 tu. Bukan senang. Sewa heli, bayar berapa, tak silap, 10K ke 8K macam tu lah. Untuk minyak petrol dia tu mahal tau. Jadi kita orang sewa helikopter polis diraja Sungai Besi untuk nak shoot Ustaz. Ustaz nampak dia naik pada Sungai Besi tu, dia nak datang ke menara. Ustaz tunggu, mana punya helikopter tak datang-datang lagi ni, betul ke nak syuting ni. Bayangkan di atas tu angin kuat, ni jubah saya ni gini. Saya kata kalau saya pakai jubah tu, kalau saya jatuh, saya jadi Sheikh Man. Terbang dengan jubah. Tapi oleh kerana bila jadi hero, terpaksa kena berani lah. Maka Alhamdulillah dengan izin Allah, orang yang pertama azan atas menara, tak ada orang azan atas menara. Sampai orang Arab tu heran, tak pernah lagi orang azan. Apa matlamat azan atas menara? Nak cerita kata Islam itu tinggi. Islam itu syiar kita, lambang kita Islam ni orang yang tertinggi. Maka azan tempat tinggi. Dulu kan bila dulu kan muazzin kan azan atas menara kan. Jadi Ustaz kata kita buat konsep azan atas menara Kuala Lumpur. Itu cerita dia. Jadi itu sahaja. Azan yang Ustaz azan tadi tu adalah azan, orang panggil azan Hijazi. Azan bukan irama Hijazi, orang Mekah, azan orang Mekah ataupun azan Makkiyah. Yang dilaungkan oleh Syekh Ali Ahmad Mulla. Boleh cari ya. Ustaz pernah bawa Syekh Ali Ahmad Mulla ini ketua Bilal Masjidil Haram. Bukan ketua Bilal masjid mana-mana ya, Masjidil Haram. Ustaz bawa dia merangkap sebagai ayah angkat Ustaz. 5 tahun berturut-turut Ustaz bawa dia, dan Ustaz belajar tentang azan. Anak-anak ya, tentang azan, macam mana azan, nak bagi nafas panjang, nak tak bagi serak, macam mana, nak belajar tak? Nak? Ustaz bagi sikit tips ya. Untuk ayah ibu semua. Nak menjaga suara, pertama, jangan minum ais. Air mineral biasa boleh. Ais jangan. Ni bukan ais Ustaz, ketol-ketol Ustaz. Bukan ais, ketol-ketol minum. Memang confirm serak, jawab dia. Ataupun jangan makan pedas. Ustaz, saya pantang tengok pedas Ustaz. Kami orang Melaka Ustaz, makan pedas. Kami orang Johor, bukan orang mana-mana. Kalau minat pedas, tetap pedas tuan-puan. Tak kira pada mana. Maknanya jaga, jangan makan pedas sekiranya nak bertugas. Macam Ustaz nak datang sini, Ustaz stop makan pukul 3 petang tadi. Orang lain makan petang, ayah ibu makan petang, anak-anak makan petang tak? Mesti makan kan? Pisang goreng ke apa. Saya tak makan apa lagi. Sebab apa? Saya nak menyampaikan mesej supaya jamaah, supaya saya tak terasa penat. Bayangkan kita ceramah seorang-seorang kita 40 minit, lepas tu dia kata azan pula. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jemput dah Ustaz Hari kata. Beria, poster tulis Mud Haramain, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi macam apa? Motor Exhaust sumbat. Kenapa? Sebab makan pedas, sebab kenyang. Jadi tips untuk jaga suara untuk imam-imam kita semua untuk ayah-ayah, ibu semua, anak-anak semua, ingat untuk masa depan. Pertama, jangan makan minuman yang sejuk, ais sebagainya. Jangan minum teh tarik, sebab teh tarik dia ada susu. Susu tu dia lendir. Lendir ni pergi suara dia sensitif. Jadi takut kita dengar azan, hayya lis-salah. Alamak, apa benda ni? Rupanya ada sangkut dekat sini. Ada pisang goreng, ayam goreng. Betul tak? Jadi kita berhati-hati. Itu sekiranya kalau nak tugas. Tapi kalau dah habis tugas nanti, abang, akak, adik, hantam saja kambing 1 ekor, golek pun hentam saja. Tak ada masalah. Sebab apa? Dah habis tugas. Jadi saya nak bagi tips untuk kita semua. Pertama, jangan makan yang pedas, sejuk. Yang ketiga, jangan menjerit. Anak-anak, kalau nak suara kuat, jangan menjerit. Kalau main bola, jangan menjerit tau. Contoh dia, kawan kita main bola kan,
Dia tak suka passing, dia main seorang dia je. Beli bola kat dia, semua main seorang dia. Maknanya kena 1, 2, 3 hantar kan. 1, 2, 3 hantar. Passing kat kawan-kawan kan. Tapi kita jangan menjerit lah. Hey Mat, hantar aku. Kau ni buta ke, tak nampak ke aku ke sini hantar. Jadi azan maghrib, Allahu Akbar. Sebab dia menjerit. Nampak? Apa kita kena buat? Kalau ustaz main bola, kalau kawan dia main macam tu, ustaz tepuk tangan je. Tak dengar juga, lepas main bola, belanja bola satu lagi. Aku hadiahkan kau. Kau main bola, kau pergi padang ke sana, kau main seorang-seorang kau pusing, kau potar sana sini, suka hati kau lah. Alah, aku tak nampak lah. Nampak? So tuan-puan, jaga suara, jangan menjerit. Lepas tu apa lagi? Jangan kita kurang rehat. Abang Imam, Bilal, bulan Ramadan. Okey, kalau ustaz petang, ustaz bukan tidur tau. Ustaz macam baring sekejap, letak macam taklah kita tidur betul-betul. Yang penting kita macam rehat tau, rehat ambil tenaga kejap untuk jadi imam kuat. Satu lagi, jangan makan banyak. Nak azan, kalau makan banyak, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. So dia punya ni macam-macam tau. KFC, apa ni, dia punya segala benda ada sini. Apa yang tak ada? Peti ais dia tak ada dalam perut dia. Macam mana dia nak azan panjang? Betul tak? Tapi kalau macam ustaz tengok, ustaz bukan kata ustaz nafas panjang, tapi sebab ustaz tak makan, ustaz jaga suara. Jadi ustaz boleh pergi tarik, kalau kata huruf mat tu 6 harakat, ustaz boleh pergi 13 harakat. Kita boleh pergi jauh pergi, tak semput. Sebab apa? Sebab kita ready. Yang kedua, untuk imam dan Bilal, anak-anak dirahmati Allah, kalau boleh datang awal nak jadi muazzin. Ni datang ada seminit nak azan, memang mengah jawab dia. Datang-datang dengan air semayang tak ambil, kopiah tak mana, azan dalam bilik, bukan sini surau lain, Faizin dekat Korea. Tak ada sini. Sini ada. Keterampilan tak jaga, tak boleh tuan-puan ya. Maknanya kita kalau jadi imam, jadi Bilal, kita datang ready tau. Datang daripada rumah, pakaian kita, mulut kita tak bau makanan-makanan yang pelik. Kalau boleh jangan merokok. Ustaz Iti orang merokok ke? Tak, maksudnya jaga keterampilan sebab kita nak semayang ni, biar mulut kita tu biar wangi dengan wangian beruh gigi ke apa sebagainya. Lepas tu jubah kita kena kemas. Ni jubah 5 line tak tahu dah 6 bulan tak basuh. Kopiah 4 bulan, kuning separuh, hitam separuh. Tak mana pergi masjid, tapi pergi kenduri, Masya Allah, songkok dia lap dengan apa ni? Apa dia? Berhasil tu, dia tak satu hapuk pun tak ada dekat songkok tu. Tapi datang masjid, kopiah macam ni, serban macam ni. Assalamualaikum. Orang tengok apalah. Jadi ada anak rahmati Allah. Ustaz, pengalaman ustaz ya, bukan ustaz buat lawak ya. Ini cerita benar-benar. Dalam Quran sebut khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dalam Quran sebut hiasilah diri kamu setiap kali kamu nak pergi masjid. So pakailah pakaian yang bagus, baju yang softlan, yang wangi. Kalau kata muslimat, telekom yang sentiasa berwarna-warni, 2 hari sekali tukar rolling selalu. Saya pernah pergi dulu Tesco kat mana, tiap-tiap hari dia ada warna yang berbeza telekom perempuan. Sangat saya suka. Muslimat pun sama. Hari ni hari Rabu, hari Isnin warna pink. Hari Selasa warna lain pula. Tapi tak macam tu Cubalah, maknanya cuba kita buat macam tu. So tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga keterampilan sebagai muazzin. Ni bab suara sikit, saya terus bab suara sikit. Cukup berehat. Maknanya kalau boleh, kalau kita nak jadi imam atau Bilal besok, bangun tidur awal, bangun awal 1 jam sebelum nak jadi muazzin. Ni bangun alio basi kat mulut lagi, nak azan datang, buruh gigi pun tak, mic ini pun pening dengan kita. Nasib baik mic ni tak dalam mulut. Kalau dalam mulut dia kata busuk mulut lah, dia kata. Tapi nasib baik mic tu dah cakap. So jaga keterampilan. Betul saya cakap. Kalau kita jaga semua yang saya sebut ni, insya-Allah kita akan jadi seorang imam yang cemerlang, muazzin yang cemerlang. Satu lagi, sebagai imam dan muazzin, kita kena antara dua ini satu, panggil apa ni, melengkapkan antara satu sama lain. Katalah Tok Imam tu lambat Tok Bilal lambat datang, Tok Imam tu ada, Imam tu azan lah.
Jangan kita pula ada jealous, ada riring hati kau tugas kau ini. Kau datanglah awal marah-marah pula, tak ada. Dia kemungkinan dia lambat tu kerana keuzuran. Tapi kalau dia sebulan 4 kali tu boleh transfer lah dekat rumah bangunan mana-mana, duduk mana-mana, azan kat hutan, kau ikut dia lah. Orang dah bagi peluang 3 kali. Itu kalau tabiat dia akan keluar nanti. Jangan kita terus melatah ambil tindakan tersebut, marah dan sebagainya, sebab kita dalam bidang ataupun dalam ibadah ni, kalau kita iring hati, takut solat kita tak diterima oleh Allah, ibadah kita tak diterima oleh Allah. Jadi ayah ibu rahmati Allah, sebagai seorang imam harus kita kena bertolak ansur. Bilal pun sama, ahli qaryah semua, ayah-ayah ibu-ibu sekiranya kalau Bilal tu tak datang, imam tak datang, ayah boleh jadi imam, abang boleh jadi imam. Tapi kalau boleh, aqra'uhum li kitabillah. Apa aqra'uhum li kitabillah? Orang yang lebih mahir boleh baca Quran. Kata dia baca Fatihah dia bagus, surah-surah dia lazim dia bagus, alhamdulillah kan. Takut, jadi jangan tolak jadi imam orang yang Fatihah tak berapa nak kemas lagi tu. Kalau boleh janganlah, elakkanlah. Kena berguru dulu lah. Kalau guru kata awak ni boleh jadi imam dan insya-Allah bacaan awak tu dah bagus, alhamdulillah. Saya takut tu imam jadi baca Fatihah bagus, surah pula lupa pula. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun tak habis-habis. Pernah nak tengok tu imam baca Quran tak habis? Jadi imam ni first time jadi imam PKP. PKP kan banyak yang jadi imam kat rumah. Ni semua ni adalah imam ni. Imam kat rumah lah, masa ketika tak ada keluar rumah kan. Jadi bini kata, bang, yang jadi imam lah. Asyik imam tu je kat masjid, abang nak jadi imam kat rumah pula. Abang pula ego, iyalah abang saja malas nak menunjuk, abang setakat imam tu biasa. Kahwin dah 10 tahun dah, jadi imam, Allahu Akbar, baca Fatihah betul, tapi bila baca kuliah ayat kafir, dia tak tahu aku nak baca surah apa ni. Dah lah main terjun, bila terjun ni bini aku minta tolong baca jadi imam. Anak aku kata, abah lah dulu jadi imam muqaddimah, nanti kami nak jadi imam. Kena hormati daripada ayah dulu. Ayah pula ego, iyalah tak ada masalah. Baca kuliah, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Tu kan lagu je. Ayat sama dah ulas dah. Kat mana aku nak parking ni last sekali anak yang kat belakang, lakum dinukum waliyadin. Alamak, mak malu je. Jadi nak cerita tuan-puan rahmati Allah, jangan kita main-main dengan Al-Quran ya. Kalau boleh kita kena mengaji, belajar ilmu Al-Quran. Jadi ayah-ayah yang dirahmati Allah, terima kasih kepada semua. Sedikit bacaan Al-Quran saya nak bagi kita dengar sama-sama beberapa irama bacaan imam-imam Mekah ya, atas permintaan Ustaz Haris dan ahli surau kita. Dia kata, Ustaz, kami nak dengar bacaan Ustaz lah, tak nak ceramah sahaja. Saya bukan ahli ceramah ya, saya bukan pandai cakap sangat. Bayangkan saya lahir kat Mekah, software bahasa Arab, ni pun cakap Melayu, dia tak taruh apa. Kalau orang kata taruh ni dah bagus dah tu. Dah bagus dah tu Mana saya tak ada skrip, tak ada apa, tak ada surat, tak ada kertas depan saya. Saya bercerita saja tentang pengalaman. Mudah-mudahan apa ilmu yang saya bagi ni dapat anak-anak amalkan ya, boleh ya. Mengaji Quran pandai, jadi orang yang hebat, engineer yang menghafal Quran. Ayah ibu follow up doa. Jangan berhenti ya. Jangan hentikan doa kita terhadap anak-anak kita. Walaupun dia nakal macam mana pun, doa, insya-Allah suatu hari nanti Allah Taala beri hidayah. Sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya kita tak boleh memberi hidayah walaupun suami kita, walaupun isteri kita, walaupun anak kita yang keluar pada perut kita. Mereka hidayah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Follow up dengan doa. Jangan kita melatah, jangan kita maki hamun anak, jangan kita kata yang bukan-bukan. Nanti barakah mulut kita tu, kalau kita kata awak ni macam apa? Tak nak sebut lah. Tukar letak tajuk lain. Dalam hati tu kambing, lembu, unta. Tapi jangan sebut, sebab apa? Takut jadi perangai dia akan seperti yang kita kehendak. So kita minta lah, kalau kata anak kita nakal, ada budaya orang Melayu kita ni, kalau nakal dia kata apa? Bertuahnya budak, ataupun istighfar lah adik ya, astaghfirullahalazim. Jangan buatlah macam tu adik. Jangan kata Masya Allah ni puji. Kalau dia nakal, istighfar adik, astaghfirullahalazim. Istighfar banyak-banyak adik. Jangan buat macam ni tau. Bagus. Tapi kalau dia nakal, Masya Allah, tu suruh buat lagi. Masya Allah ni puji-pujian yang tempat lain. Tengok kereta cantik, tengok rumah cantik, Masya Allah cantiknya rumah ni, cantiknya telekom Umi, cantiknya tudung Umi, cantiknya kepiah baju abah, Masya Allah. Itu bagus. Tapi kalau dia nakal, kita kata apa?
istighfar ke, ataupun apa ni, subhanallah ni, maha suci Allah ni satu kecantikan juga. Subhanallah, masya Allah ni puji-pujian boleh lah. Tapi kalau anak kita nakal, kita kata kepada dia astaghfirullah, istighfar, Muhammad, Allah yahdi, semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada kamu, kata-kata yang baik, semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada kamu, kamu jangan buat lagi ya. Itu perkataan yang paling baik sekali. Dan orang Arab kata Allah yahdik, Allah yahdik. Kita buat salah, saya buat salah kan, kawan saya kata Allah yahdik ya Abdul Karim, semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada kamu. So itu istilah dia lah, istighfar kepada Allah. Ya, maka itu sahaja pada malam ni pesanan saya. Mari kita dengar bacaan sikit. Kita nak baca surah apa yang mana ni? Okey, kita baca surah Al-Mulk ya. Boleh? Di surau ni baca surah Al-Mulk di selepas solat? Tak? Tak baca. Kita baca surah Al-Mulk boleh? Ustaz nak baca surah Al-Mulk berbagai bacaan imam ya, supaya mana yang minat tolong take note. Tolong take note. Ini irama ni macam minat je. Okey, take note nama-nama imam ya. Kalau boleh take note. Kalau tak minat, ingat imam tersebut, cari imam yang kedua, yang ketiga pula. Kemungkinan Ustaz akan buat versi yang beberapa bacaan imam. Ustaz bukan nak tunjuk kata Ustaz ni hebat, tetapi Ustaz nak guide tuan-puan supaya tuan-puan kenal. Oh, irama ni nama dia sekian-sekian. Main bola skill macam ni, oh ini Messi. Main skill yang loncat tu, oh ini Ronaldo. Kita tahu. Ni kita tengok je saja rupa dia. Kenapa dia? Kenal ni. Nama apa ni? Tu Messi lah. Messi. Betul lah Messi lah. Sama juga kita nak mengaji Quran, bila dengar irama ni, nama dia sekian-sekian. Jadi kalau boleh kita menghafal nama-nama qari dan orang-orang ahli hebat ni, dan kita insya-Allah di akhirat kelak nanti bersama dengan mereka insya-Allah, para dengan ahli ulama nanti, sebab kita minat pencinta ahli Quran, maka kita akan bersama dengan Tok Imam Mekah, qari-qari yang hebat insya-Allah suatu hari. Amin. Amin. Okey, kita baca surah Al-Mulk ya. Boleh nak ikut Ustaz pun boleh, perlahan-lahan. Ustaz nak baca irama yang pertama, bacaan Syekh Saud Asy-Syuraim. Dalam YouTube ada, kalau tuan-tuan nak tengok dalam YouTube pun boleh. Search 15 Imam, Amazing 15 Imam by Abdul Karim Al-Makki. Cari dalam YouTube ada. Ya, alhamdulillah ramai yang follow nak mengaji Al-Quran, jadi pencinta Al-Quran. Okey, kita dengar bacaan Syekh yang pertama. Bolehlah order nak dengar bacaan siapa? Kokol lah. Tapi Imam Haris bagi tahu dah, jangan tiru saya. Imam Haris kata jangan tiru saya, nanti saya susah cari makan nanti. Tiru imam lain pula. Okey, ada kau nak request imam apa, bacaan apa, boleh? Tidak Ustaz? Ya. Sudais kita buat hujung. Sudais, bacaan Sudais last sekali. Kita nak ambil lagu yang pertama. Kalau boleh ayah-ayah bagi cadangan. Sa'ad Al-Ghamidi. Abang Haji kata Sa'ad Al-Ghamidi. Macam mana lagu dia? Jom kita dengar 3 ayat daripada surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Itu bacaan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ya, imam dekat Masjid Nabawi. Solat tarawih, pernah jadi imam sekali dekat Masjid Nabawi. Barakah Al-Quran. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi bila jadi imam dekat Masjid Nabawi 1 tahun 5 tahun lepas, dia imam di Dammam, satu negeri di negara Arab Saudi, nama dia Dammam. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi imam kat situ. Tapi glamour Bang Haji ya, memang glamour 90-an dulu. Siapa tak kenal Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, betul tak? Jadi kalau bacaan Al-Fatihah, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dia baca macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Contoh bacaan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ya. Jadi kalau boleh ayat yang last tu Siratal ladzina an'amta alaihim, ambil nafas panjang sampai insya-Allah ya. Mana tadi Ustaz ambil sedikit je, mana semput sikit kat belakang tu contohnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu teknik ya. Kalau kita ambil nafas cukup, kita boleh pergi sampai 13 harakat pun boleh. Tapi janganlah lebih daripada 13 ya. Jadi setakat berapa? 4 harakat saja di hujung. Dallin. Itu 4 saja hujung sekali. Yang dallin itu berapa harakat? 6 harakat. Okey. Tengok sini. Ayat yang seterusnya. Ayat kelima. Kalau boleh ayat anak-anak. Kalau boleh nak ambil Quran pun boleh tengok ya. Ustaz baca surah Al-Mulk. Okey. Ayat yang kelima. Bacaan Syekh siapa? Misyari. Misyari ya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Itu bacaan Syekh Misyari. Irama Nahawan. Nama dia Nahawan ya, Nahawan. Subhanallah, amat menyentuhkan kalbu kita ya. Okey, kita pergi pada Imam Mekah pula. Tadi Imam Syekh Misyari, Sa'ad Al-Ghamidi, Misyari. Imam yang seterusnya Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Syekh Mahir Al-Mu'iqli, bukan Mahir Zain. Jangan sebut Mahir Zain pula Mahir Zain kalau okey. Ayat berapa ya? 10 ya. Okey. Kita dengar pula bacaan irama Syekh Mahir Al-Mu'iqli. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Itu bacaan Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Sangat tenang tuan-puan. Dia banyak lembut bacaan dia. Kalau solat tarawih rasa macam 2 rakaat tak terasa. Tengok-tengok dah habis 2 muka surat ya. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya, ayat 16. Bacaan irama siapa? Muslimat. Ibu-ibu boleh request. Kod-kod lah boleh request siapa-siapa. Boleh je. Anak-anak nak request bacaan siapa? Uping Iping.
Boleh request. Tak apa, kita santai-santai tuan. Malam ni, lepas ni tak tahu bila lagi saya nak datang, tak tahu. Jadi kita ambil kesempatan malam ni saya bersama dengan tuan-puan dan masa saya memang untuk tuan-tuan. Jadi kita sama-samalah menafaatkan masa. Sila bagi request. Kalau tak ada, Ustaz? Syekh Yasir Al-Dosari. Syekh Yasir Ad-Dosari, imam yang popular sekarang ni bacaan Syekh Yasir Ad-Dosari. Okey, kita dengar bacaan Syekh Yasir Ad-Dosari. Ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Kalau tuan-puan salat tarawih di Masjid Haram dengan Syekh Yasir Dosari, tuan-puan akan nangis tak terasa. Subhanallah, ini mukjizat Al-Quran ya tuan-puan. Walaupun kita tak faham, tetapi punya lenguk dia, irama dia, taranum dia, Allahu Akbar. Semoga memberi keinsafan buat kita, memberi hidayah supaya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dosa-dosa kita kan, semoga Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita semayang belakang imam tu nangis, ataupun kita dengar surah ayat Quran, rasa macam kedilnya aku ni banyak dosanya ya Allah, kita keluar air mata, kita nangis. Bukan sengaja, saja kita paksa kita nak nangis untuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ayat suci Al-Quran Karim, dan kita rasa macam diri aku ni banyak dosa ya Allah, maka kita nangis. Itu yang paling bagus ya. Maknanya nangis dalam solat kita ya. Jangan kita rasa keras, susah nak nangis ya. Tak boleh, kita cuba lembutkan hati kita setiap kali nangis tu. Semoga Allah Taala gugurkan dosa-dosa kita. Okey. Sambung lagi, panjang lebar pula ya. Okey, sama sekali lagi, habiskan surah ni ya. Ayat seterusnya bacaan irama. Ustaz, boleh? Usamah bin Abdullah. Usamah mana tu? Usamah bin Abdullah Khayyam. Bacaan dia biasa saja. Dia baca, saya pun tak reti sangat. Tapi Abdullah Khayyat, bapa dia saya boleh tiru. Syekh Usamah, bacaan dia sangat biasa. Dia baca contoh macam ni. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Ini irama ni biasa saja, Usamah. Tapi bapa dia Syekh Abdullah Khayyat rahimahullah, Imam Masjid Haram juga dulu, dia baca macam ni. Bagus irama dia, boleh kita dengar Contoh baca dia. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Itu Abdullah Khayyat. Itu irama dia saya hafal masa saya kecil-kecil dulu. Tapi Syekh Usamah ni anak dia dah tua dah sekarang, tapi ustaz jarang tiru dia. Tapi irama dia biasa saja. Yang popular saya sebut tadilah. Tapi Syekh Usamah alim ulama juga dan khatib yang hebat. Okey. Habiskan irama siapa lagi? Adik-adik boleh request irama dalam kantun Upin Ipin, nak dengar?
Nama dia irama jiharka. Irama jiharka ataupun taranum jiharka. Okey, kita dengar sini. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Itu irama jiharkah tuan-puan ya. Sama dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Upin Ipin kan. Nanti adik-adik balik ke rumah, penyah handphone ayah, tengok azan Upin Ipin. Alhamdulillah view dia tak banyak, 102 juta. 102 juta. Tak banyak pun, tapi Masya Allah barakah azan tu seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, seluruh dunia ni orang dengar azan yang Ustaz azan dalam kartun Upin Ipin. Barakah usaha dakwah Ustaz dengan Upin Ipin, Alhamdulillah tersebar azan Upin Ipin. Sampai orang Indonesia orang muda, kanak-kanak muda sana, dia tulis dekat YouTube dia, azan gaya Upin Ipin Syekh Abdul Karim Al-Makki. Ya, waktu dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey lah tu, dia belajar tiru azan Ustaz, okey lah. Yang penting dia ada praktis. Nanti selepas ni saya nak dengar azan daripada anak-anak pula. Boleh ke? Boleh, jangan lari ya, jangan lari. Sudah sila tutup pintu. Tak ada Ustaz berlawak je. Okey, jangan lari ya. Okey. So, kita habiskan bacaan kita. Ada lagi 3 ayat, 4 ayat bacaan irama Syekh Abdul Rahman As-Sudais ya. Jadi kalau pergi Mekah mesti nak solat dengan Imam Sudais. Kalau pergi Mekah tak sembahyang dengan Imam Sudais rasa macam tak lengkap je. Ya, rasa macam nak cari bila Imam Sudais nak datang ni, sebab dia suara dia tu special. Jadi ustaz cuba tiru bacaan Fatihah dia serta dengan habiskan surah Al-Mulk ayat 27 sehingga ayat 30 ya. Okey. Ustaz baca Fatihah Sudais ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر الله أكبر. Itu suasana Masjidil Haram. Sadaqallahul Azim. Terima kasih pada semua. Saya rasa cukup tu kan. Agaknya insya-Allah kita rasa macam ya, terima kasih atas tepukan tangan anak-anak memberi semangat ya. Buat kali pertama ditepuk tangan ya, walaupun di surau, tapi nak cerita kata anak-anak tu semangat ya. Alhamdulillah, semoga anak-anak ustaz doakan semoga jadi ahlul Quran insya-Allah. Boleh? Okey, terima kasih semua yang baik daripada Allah, yang kuat daripada nafsu syaitan. Kalau nak follow ustaz dalam Instagram, dalam TikTok,
cari search Abdul Karim Al-Makki. Tak usah bubuh ustaz lah depan, tak usah bubuh syekh lah. Cari je nama saya biasa je, Abdul Karim Al-Makki, double K ya. Boleh follow ustaz, boleh kita DM. Sekiranya kalau nak tanya apa-apa soalan, insya-Allah kita boleh berkomunikasi di sana. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat menyambut bulan Rajab dan terus rajin buat ibadah Syaban, dan insya-Allah kita yang ada semua ni dapat berpuasa pada tahun ini insya-Allah, dipanjangkan usia ayah-ayah, ibu-ibu, diberikan kesihatan insya-Allah, diberikan kita rahmat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.